Bukit Bintang. Bukit Bintang, you time yourself. I just assist you. 20 menit, you berhenti 20 menit. Okay. Kali ini saya main linesman. You referee. Okay. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Ketua bagi membenarkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2015 ini. Tan Sri Yang Di-Ketua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan ada menyebut tema bajet 2015 sebagai bajet EKR, Ekonomi Keperluan Rakyat. Iaitu ciplak dari kata-kata Masyarakat Ekonomi Selangor, MES, iaitu satu program sosioekonomi yang mensejahterakan rakyat Selangor di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Rakyat yang mendapat sambutan hangat sehingga mereka yang tinggal di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pun mendapat impuan. Tan Sri Yang Di-Ketua, walaupun bajet 2015 yang akan membelan peruntukan ringgit Malaysia 273.9 bilion dan mengunjurkan defisit sebanyak 3% dari KDNK, bukanlah kejayaan yang besar kerana unjuran jumlah kutipan hasil 2015 hanya pada dapat ringgit Malaysia 235.2 bilion saja. Dan belanja berurusan negara masih tinggi iaitu ringgit Malaysia 223.4 bilion, sedangkan kos pembangunan hanya ringgit Malaysia 50.5 bilion. Kerajaan hanya meneruskan tradisi mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan pengurusan ekonomi dalam keadaan tersempit dan terhad. Jika kerajaan mempunyai lebihan atau surplus dengan izin, tidak akan berlaku kerajaan memberi bantuan prim 4 secara 3 ansuran, sekurang-kurang pun dia akan membayar 2 ansuran. Rakyat menggilu apa makna 3 kali ansuran, sedangkan dibayar sekurang-kurang 2 ansuran bagi melekakan mereka, bukan 3 ansuran. Prim yang diterima oleh 8 juta penerima juga tidak ada erti kerana GST akan dikuatkuasakan pada tahun depan, ialah 1 hari bulan April 2015. Golongan bersara, OKU dan orang bujang masih tidak berpuas hati dengan bantuan yang ada. Bersara bukan diberi kenaikan RM250, tetapi lebih lagi OKU sepatutnya tidak berikan bantuan 300 tetapi dinaikkan menjadi 500, memandangkan kos sara hidup meningkat naik. Secara purata, dari 10 permohonan mendapat bantuan kebajikan di kawasan Kuala Lumpur, hanya tak sampai separuh yang diluruskan. Selain ditolak dengan berbagai alasan, sedangkan mereka adalah golongan 2 yang tidak bekerja dan tidak ada keluarga yang bertanggungjawab serta tidak ada simpanan. Dari awal mereka telah dinafikan bantuan, apakah lagi dengan bantuan prim dalam 3 ansuran yang tidak banyak membantu untuk melekakan mereka. Tan Sri Yang Di-Ketua, Rancangan Malaysia ke-11 bajet menyatakan bahawa negara sedang menggorak langkah menuju status ekonomi maju berpendapatan tinggi menjelang 2020 dan bajet 2016 kelak adalah bermula bagi Rancangan Malaysia ke-11 di bawah nama Strategi Pembangunan Nasional. Rakyat harus juga bersedia untuk bersama-sama menuju ke status ekonomi maju berpendapatan tinggi. Ini pencapaian pendapatan negara kasar per kapita telah meningkat dari USD 6.700 ke USD 1060 ringgit. Sektor-sektor yang lemah perlu dibantu, termasuk modal insan, supaya tidak berlaku jurang perbezaan antara golongan berada dan kurang berada yang sangat lebar dalam negara. Perlu peringati bahawa status ekonomi maju berpendapatan
tinggi hanya boleh dicapai bila semua langkah dan strategi mencapai sasaran. Ia tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Festival Malaysia tahun melawat tahun Malaysia 2015. Saya difahamkan menjelang tahun 2015, kerajaan akan melancarkan tahun Festival Malaysia di mana kerajaan akan mensasarkan ketibaan pelancong seramai 29.4 juta orang dan yang boleh menarik pendapatan negara ringgit Malaysia 89 bilion, dan dalam masa yang sama kerajaan berusaha menjadikan Malaysia sebagai hub pelancong kesihatan. Ia tidak mungkin boleh dicapai tanpa usaha dan kerja keras dari sekarang. Pegawai-pegawai dagang yang mahir dalam penjagaan kesihatan boleh ditugaskan perkhidmatan dan membantu sektor ini. Maka prosedur kemasukan mereka hendaklah diperkebutuhan dan kerajaan hendaklah juga memberi insentif kepada syarikat-syarikat tempatan yang mengambil bahagian dalam promosi ketibaan pelancong. Dan saya yang betul. Satu perkara lagi yang saya ingin bangkitkan di sini ialah masalah visa untuk melawat Malaysia. Di China, para pelancong Cina yang hendak melawat Malaysia perlu membayar charge visa yang mahal. Berlain dengan dahulu. Oleh kerana fees yang di-charge sudah menaik satu kali ganda berbanding dengan tahun yang lalu. Oleh kerana kementerian yang bertanggungjawab ialah KDN outsource proses permohonan visa melalui sebuah syarikat swasta. Memandangkan pelancong Cina selama ini merupakan kumpulan yang terbesar yang tiba di Malaysia kerana sukakan keunikan negara ini. Tetapi masa kini jumlah mereka semakin berkurangan yang tiba. Bukan sahaja disebabkan kes kehilangan pesawat MAS MS370 yang menjadikan mereka takut untuk datang ke sini, tetapi satu lagi ialah charge fees itu visa yang mahal menaik harga 100%. Saya difahamkan bahawa negeri Thailand akan memansurkan visa masuk ke negara itu. Saya yakin lebih ramai pelancong Cina akan melawat negara itu. Wahai Malaysia yang akan hilang pelancong datang dari negara Cina. Saya mencadangkan bahawa mengecualikan visa masuk ke Malaysia dari negeri Cina bagi tempoh 1 tahun. Kita buat satu percubaan sama ada untuk menarik ramai pelancong Cina datang ke Malaysia sempena Festival Malaysia tahun melawat Malaysia 2015. Saya percaya ia akan mendonjakkan ketibaan pelancong dari Cina. Dan sedang betul, langkah menyekat ancaman banjir kilat di Kuala Lumpur tadi berulang sepanjang tempoh saya menjadi ahli parlimen pemerintah. Saya telah menyaksikan berulang kali banjir kilat melantar sebahagian kawasan rendah dan mudah berlaku banjir. Yang terbaru ialah banjir kilat yang berlaku di Jalan Keweng, Jalan Pinang dan Jalan Sultan, Kuala Lumpur. Berpunca daripada pemaju bangunan berbilang tingkat gagal memasang perangkap menyekat lumpuh di kawasan projek dan akibat banyak longkang dan sariran tersumpat. Ditambah pula pihak TBKL tidak cekap memantau perjalanan projek-projek yang tersebut. Seolah-olah mereka lepas tangan setelah meneruskan perintah pembangunan projek. Untuk sekian kalinya, saya menyuruh pihak kerajaan khususnya TBKL, Alang Fora termasuk pemaju sendiri mengambil daya usaha untuk memastikan setiap parit kecil dan longkang di Kuala Lumpur bebas dari sampah serat. Kelotak dan bahan buangan jadikan
ia runding harian untuk memastikan semua berjalan lancar. Dan Sri Yang Ketua, satu perkara yang amat menyitikkan hati khususnya di ibu kota Kuala Lumpur ini. Menurut surat khabar The Age, sebuah syarikat bernama Profit Consortium telah dipilih oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk mengambil alih projek Plaza Rakyat. Projek Plaza Rakyat telah terbengkalai selama 17 tahun. Tapak projek Plaza Rakyat seluas 15.3 ekar. Nilai tanahnya kalau dikira pada harga konservatif 1,000 kaki persegi. Hari ini harga ialah 600 juta. Saya difahamkan bahawa di kawasan sekitar itu harga tanah ialah 2,000 hingga 3,000 kaki persegi. Ini bermakna jumlah harga tanah itu 1,3 bilion ini. TPKL membuat satu usaha sama, joint venture dengan izin, dengan syarikat swasta pada tahun 1994 untuk membangunkan Plaza Rakyat sebagai hub pengangkutan awak. 20 tahun sudah pun lalu. Apa yang terpena sekarang di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ialah tempat pembiakan nyamuk. Ia satu kegagalan dan kemaluan kepada Malaysia, khususnya pelancong-pelancong bila melalui tempat itu nampaknya satu eyesore dengan izin. Saya ingin tahu kenapa Plaza Rakyat terbengkalai? Sebab usaha sama partner yang dipilih oleh TPKL masa itu ialah ada syarikat Browning Wembley Industry yang dipunyai oleh Tan Sri Ting Pek King. Akhirnya diisytiharkan bankrupt pada tahun 2010. Perlu diingatkan juga, individu yang sama inilah yang diberi projek kembangan bakun di Sarawak yang cukup kontroversi. Kegagalan beliau dalam Plaza Rakyat dan bakun merugikan negara dan rakyat Malaysia. Sekiranya TPKL memilih partner yang cekap 20 tahun dahulu, keadaan hari ini mungkin sekali berlainan. Soalannya sekarang, 20 tahun kemudian, adakah TPKL telah mempelajari dari pengalaman yang pahit daripada Plaza Rakyat? Nampaknya sekali lagi TPKL memilih sebuah syarikat yang tiada pengalaman yang kukuh. Dipercayai Profit Consortium ini dipilih secara rundingan terus tanpa tender terbuka. Mengikut ini paper The Age Financial Report, I quote, tadi yang betul. The Kuala Lumpur City Hall, TPKL, said Profit Consortium sendiri a private health company linked to the major Anwar Adam, who control Techmas Corporation Berhad, has submitted a proposal to revive the long-abandoned Plaza Rakyat project di Jalan Butu, Kuala Lumpur. This one is in the Age, October 14. And then the Star Business also had a headline regarding this deal. Masalah ialah, Tan Sri Yang Ketua, bahawa tapak ini walaupun 20 tahun yang diusaha sama oleh satu syarikat Wembley dengan TPKL, sampai hari ini ramai pembeli lot-lot atau petak-petak di projek ini, seramai 221 pembeli. Nasib mereka bergantung kepada syarikat yang akan mengambil alih projek ini. Saya minta Kementerian
yang bertanggungjawab haruslah memberi satu jaminan kedudukan mengenai pembeli-pembeli seramai 221 macam mana akan diberi pampasan atau meneruskan perjanjian yang ditandatangani oleh mereka dengan pada 17 tahun yang lalu, adakah sah dan apakah pampasan akan diberi kepada mereka. Dan yang betul. Satu soalan yang pokok ialah mengapa memberi satu projek yang berlipat berbilion ringgit kepada satu syarikat runting terus bukan melalui tender terbuka. Sebab kerajaan boleh menguntung khususnya TBKL mendapat lebih revenue dari projek jika kepada satu syarikat yang lebih ukur, yang lebih upaya untuk mencapai satu setujuan antara mereka memastikan bahawa untungan boleh kepada rakyat jelata. Dan yang betul. Saya yang ingin tahu juga siapa yang di belakang Profit Consortium pemegang saham utama ialah Nexcorp Development yang sebahagian besar bisa di Pakistan mengikut laporan dari The Age. Yang lebih kejutnya ialah pelibatan sebuah syarikat yang tersenarai di pusat Malaysia bernama TaxMax Resources. Menurut laporan, TaxMax Resources memegang 13% saham dari Profit Consortium. Memegang saham ketiga besar TaxMax Resources ialah seorang ahli parlimen di Dewan Yang Mulia. Itu Bukit Bintang, siapa tu? Ada di sini ya sekarang? Ini ahli parlimen dari pengikut laporan dari The Age ialah wakil rakyat dari Bintulu. Saya berharap juga ini yang berhormat Bukit Bintang. Saya cuma ingin ingatkan setiap kenyataan seperti begitu mesti diiringi dengan tanggung jawab. Bintulu tidak ada pada ketika ini. Walaupun demikian, laporan tadi paper saja. Yang berhormat, tidak semestinya apa yang dilapor di surat kabar itu sahih. Tidak semestinya. Ya, Tan Sri yang dibetul. Saya berani ulang di luar dewan ini. Saya minta di kementerian yang bertanggungjawab memberi penjelasan. Saya minta kementerian seharusnya menjelaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa mengapa projek tidak melalui tender terbuka. Ini yang satu soalan pokok. Dan yang betul, saya fikir tentang stesen bas Budu Sentral UTC Budu di arah berpindah ke terminal Bandar Tasik Selatan. Sebagai wakil rakyat kawasan, para peniaga dan usaha bas ekspres yang beroperasi di Hindian Budu Sentral telah dinotiskan supaya berpindah ke terminal TBS. Semua pengusaha membantah kerana ia pakar menyusahkan para penumpang dari semua arah, baik utara, selatan, pantai timur dan sebagainya. Keduanya para peniaga yang menyewa kedai-kedai udara mall yang kini terperangkap dengan bayaran sewa dan fis penyagaraan yang terlalu tinggi akan berdepan dengan kehilangan pelanggan. Kehilangan peniaga dan pakar gulung tikar kerana tidak mampu membayar sewa dan cas yang dikenakan. Bukan ini saja, kedai-kedai dan hotel berhampiran juga akan terjejas kerana suasana bisnes di situ telah hilang dan sepi. Suruhanjaya Pengangkutan Darat Ekspat memberikan alasan bahawa kegiatan ulat-ulat di luar Budu Sentral yang menyebabkan mereka patut dipindah ke terminal TBS. Sedangkan kegiatan ulat-ulat nampaknya semacam
dibiarkan saja oleh SPAT. Saya cadangkan supaya satu kajian dijalankan untuk menentukan bahawa mengapa stesen ini dipindah kepada TPS. Oleh kerana akan mengakibatkan ramai peniaga akan gulung tikar, bisnes akan jatuh yang mengakibatkan mereka tidak mampu membayar sewa kepada budak. Dan yang kedua, tentang pinjaman peminjam PT, PTN wajar dikena CCRIS. Tindakan kerajaan mengenakan CCRIS ke atas peminjam PT, PTN yang enggan membayar balik pinjaman PT, PTN adalah wajar. Sebelum dikenakan CCRIS, hendaklah dipastikan bahawa peminjam bukan belajar lagi tetapi sudah bekerja dan tidak pernah membuat angsuran bayaran balik. Sebelum ini dilaksanakan PT-PTN, hendaklah dilakukan siasatan rapi bahawa hanya golongan sasaran yang perlu dikenakan tindakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.